Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Radio Ikim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan saya Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid dalam rancangan Fiqhus Sirah yang diterbitkan oleh Ustaz Syafiq Zulkifli. Kita sampai kepada siri yang ke-49, masih dalam peperangan Dzatur Riqa yang berlaku pada tahun ke-4 daripada hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya doa itu adalah mukhul ibadah, yakni intipati kepada ibadah itu adalah doa. Kita pun dalam talaqi ilmu ini walaupun melalui udara adalah bahagian daripada ibadah yang intinya adalah berdoa. Moga-moga ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari ini membawa manfaat kepada kita dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, dan juga lebih menghayati akan teladan dan uswatun hasanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dapat lebih mencurahkan kasih sayang kita kepada baginda Rasulullah yang terlalu amat berjasa kepada kita, yang kita tak mampu untuk membalas jasa beliau. Akan tetapi harapan daripada beliau itu adalah untuk kita meneladani, menghayati akan sirah dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim, at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf' wa al-intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Pada siri yang ke-49 ini, sidang pendengar Rukim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin memperbahaskan beberapa hadis lagi atau beberapa kisah lagi yang terjadi pada peperangan Dzatur Riqa, yang mana pada siri yang lalu saya ceritakan dua kejadian. Yang pertama adalah berkenaan dengan pemberian nama peperangan itu dengan nama Dzatur Riqa, yang arti Riqa itu adalah tampalan atau menampal, disebabkan oleh kerana mereka menampal kaki-kaki mereka dengan kain untuk mengelakkan daripada panasnya dan kaki yang berjalan begitu jauh dalam suasana yang amat panas, sehingga menyebabkan kaki mereka adalah tak tertahankan dan melepuh disebabkan oleh kerana panasnya padang pasir. Dan yang kedua adalah saya ceritakan berkenaan dengan salatul khauf, salat takut atau salat yang berjaga-jaga. Dan saya ceritakan pada ketika itu bagaimana salat al-khauf dengan kaifiyah bila mana musuh itu berada di arah yang berhadapan dengan Al-Ka'bah, yakni arah berlawanan dengan arah Al-Ka'bah. Maka saya ceritakan bagaimana salat yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada satu kaifiyah lagi daripada salatul khauf, yaitu bila mana musuh berada pada arah Al-Qiblah. Maka dalam hal ini baginda Rasulullah akan menjadikan saf kaum muslimin menghadap kepada Al-Qiblah, pada yang sama melihat kepada musuh karena musuh berada di arah Qiblat, dan baginda akan meletakkan lebih daripada satu saf bagi kaum muslimin untuk mengikuti gerakan baginda Rasulullah. Pada saf yang pertama mengikuti gerakan Rasulullah sampai baginda ketika rukuk, saf pertama akan rukuk. Kalau baginda i'tidal dan sujud, saf pertama akan ikut bersama dengan baginda Rasulullah. Sementara mereka yang berada pada saf yang kedua adalah berdiri sambil berjaga-jaga dan memantau kepada gerakan musuh. Sampai pada rakaat yang kedua, baginda Rasulullah ketika bangkit bersama dengan grup yang berada pada saf yang pertama, baginda dan grup saf yang pertama itu akan menunggu kepada saf yang kedua diizinkan untuk menyempurnakan satu rakaat itu sendiri, sementara baginda dan saf yang pertama akan berdiri pada saf yang kedua menunggu saf yang kedua itu menyempurnakan rakaat yang pertama. Bila mana saf yang kedua sudah berdiri pada rakaat yang kedua, baginda pun akan melakukan perkara yang sama sebelum itu, yaitu menyempurnakan rakaat yang kedua
bersama dengan saf yang pertama sampai pada tahiyat yang terakhir. Saf yang kedua pun akan melakukan perkara yang sama, sementara mereka ditunggu oleh baginda Rasulullah pada tahiyat yang terakhir. Dan ketika sudah mereka semua duduk pada tahiyat yang terakhir, baginda akan salam bersama-sama dengan saf yang pertama dan juga saf yang kedua. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kaifiyah yang kedua dalam solat berjaga-jaga atau solatul khauf yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya sebagaimana saya katakan dalam siri yang lalu adalah untuk mendapatkan keberkatan kebersamaan salat bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk juga wahdatul jamaah, kesatuan jamaah dalam satu grup di belakang satu imam. Kejadian yang ketiga dalam peperangan Dzatur Riqa adalah hadis diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu lamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qafala ma'ahum fa adrakathum al-qa'ilah fi wadin kathir al-udah. فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتفرق الناس يستظلون الشجر. ونزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت سمورة فعلق بها سيفه. قال جابر فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعونا فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال لي من يمنعك مني فقلت له الله فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kata Jabir bin Abdullah, ketika baginda Rasulullah kembali daripada peperangan itu, maka dalam perjalanan itu tiba masuknya waktu qailulah. Waktu itu Jabir bin Abdullah pun bersama dengan baginda Rasulullah. Ketika tiba masuk waktu qailulah, untuk rehat tidur di waktu qailulah di sebuah lembah yang namanya lembah Udah. Artinya ada satu lembah yang banyak pokok-pokok di tempat itu. Maka baginda duduk berhenti di situ, lalu baginda itu meletakkan pedangnya menggantungkan pedangnya di sebuah pokok. Lalu sahabat-sahabat yang lain pun bernaung di pokok-pokok yang lain. Artinya ada sebuah pokok besar yang daunnya itu rindang. Para sahabat menjadikan pokok itu yang rindang untuk diberikan atau untuk dijadikan tempat baginda Rasulullah SAW berehat di sana. Sementara para sahabat berpencar satu dengan yang lain mencari pokok-pokok yang boleh untuk dijadikan tempat mereka untuk rehat di bawah naungan pokok yang rindang itu. Tapi jarak antara sahabat dengan baginda Rasulullah adalah agak berjauhan, sehingga tidak menyadari apa yang berlaku kepada baginda Rasulullah karena jarak para sahabat pada waktu itu adalah jauh. Disebabkan oleh kerana ada satu pokok besar yang rindang itu memang disediakan oleh para sahabat untuk baginda Rasulullah berteduh di bawah pokok itu. Maka setelah baginda Rasulullah berada di bawah pokok itu dengan menggantungkan pedangnya di pokok itu, dan semua para sahabat pada waktu itu dalam keadaan tidur, kemudian terdengar suara seruan daripada baginda Rasulullah yang memanggil. Lalu para sahabat pun datang menghampiri kepada baginda Rasulullah. Didapati seorang badui yang sedang duduk dalam keadaan takut, dan dalam keadaan baginda Rasulullah sedang memegang pedang pada waktu itu.
Badui itu dalam riwayat dikatakan bernama Ghawrath ibn al-Harith, yang mana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Badui ini datang dan melihat saya dalam keadaan tidur, lalu mengambil pedang dan juga meletakkan pedang itu kepada saya dan bertanya kepada saya, siapakah yang boleh menghalang kamu daripada pedang ini, wahai Muhammad? Maka aku menjawab kepadanya, Allah. Maka itulah, setelah aku ucapkan, Badui itu pun terduduk dan tidak terdaya lagi untuk memegang pedang yang dipegangnya. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan dan tidak menghukum kepada Badui itu. Terdapat satu cerita yang sama atau yang mirip terjadi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang bernama Du'thur, dalam satu keadaan di mana baginda Rasulullah yang juga berbaring di bawah sebuah pokok, dalam keadaan baginda Rasulullah membuka bajunya oleh kerana basah kerana hujan. Baginda meletakkan pedang itu di pokok dan membuka bajunya pun untuk dikeringkan di sebuah pokok di situ, dan baginda pun berbaring di bawah naungan pokok yang teduh itu. Maka Du'thur mengambil kepada pedang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada baginda Rasulullah, "Man yamna'uka minni ya Muhammad?" Siapa yang boleh menghalang kamu daripada aku, wahai Muhammad? Nabi menjawab, Allah. Maka Du'thur terjatuh dan diambillah pedang itu oleh baginda Rasulullah, lalu diletakkan berhampiran dengan lehernya Du'thur, dan baginda bertanya, sekarang ini siapa yang boleh menghalang kamu daripada pedang aku? Du'thur menjawab, kun khaira akhidh, jadilah kamu orang yang baik ketika kamu berkuasa, ketika kamu mampu, ketika kamu ada keupayaan untuk melakukan apa yang kamu ingin lakukan. Yakni sebagai simbol permohonan maaf daripada Du'thur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda pun juga memaafkan kepada Du'thur. Adakah dia orang yang sama atau kejadian yang berbeza? Terdapat pelbagai riwayat ataupun pandangan berkenaan dengan hal ini. Intinya adalah dua riwayat yang mempunyai kemiripan, hanya berbeza dari segi tafsirannya, siapakah orang yang dimaksudkan memegang pedang itu, adakah Ghawrath ibn al-Harith atau Du'thur. Sidang pendengar dikim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Badui itu yang memohon maaf kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahwasanya Badui itu memeluk kepada agama Islam. Dalam riwayat yang lain, Badui itu berjanji kepada Rasulullah untuk tidak memerangi lagi kepada Rasulullah dan juga tidak ikut bersama dengan sesiapa saja yang ingin memerangi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah janji itu disampaikan oleh Badui itu kepada baginda Rasulullah, maka baginda pun menerima, lalu dimaafkan oleh baginda Rasulullah, dan Badui itu adalah kembali ke kampungnya dan memberitahukan apa kisah yang terjadi antara dirinya itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengatakan kepada orang kampungnya itu, "Ji'tukum min indi khairin nas." Saya ini datang daripada sebaik-baiknya orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nampak daripada kebaikan yang dinampak oleh Badui itu adalah maafnya Rasulullah saat beliau itu berkuasa, saat beliau itu mampu, saat beliau itu mempunyai keupayaan untuk berbuat apa saja, disebabkan oleh kerana Badui itu memegang pedang untuk membunuh kepada Rasulullah, tetapi disebabkan oleh kerana baginda menyebutkan Allah, dan sebutan Allah itu adalah keluar daripada hati seorang insan yang sentiasa hatinya
mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keluarnya sebutan Allah melalui lisan daripada hati yang mengagungkan kepada Allah, maka akan menjadikan kesannya itu kepada orang yang berusaha untuk menyakiti kepada orang yang hatinya mempunyai pengagungan kepada Allah, ia pun adalah akan terkesan dengan keagungan Allah itu dengan gemetar dan takut, sehingga pedang itu diangkat oleh baginda Rasulullah. Barulah ditanya, lah sekarang, kalau sekarang siapa boleh menjaga kamu? Dalam satu riwayat, la ahad, tak ada seorang pun yang akan boleh menyelamatkan saya. Dalam riwayat yang lain, kun khaira akhir, jadilah kamu orang yang baik di dalam saat kamu berkuasa. Maka baginda Rasulullah pun memaafkan, dan sebagaimana saya katakan sebentar tadi, sebagian riwayat mengatakan masuk Islam, dan sebagian riwayat lain mengatakan bahwasanya dia berjanji untuk tidak memerangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sidang pendengar Radio Kim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajaran yang perlu diambil daripada kisah ini adalah bagaimanakah seseorang itu mempunyai sifat lapang dada untuk memaafkan kepada sesiapa yang menyakiti kepadanya, dan memaafkannya itu adalah dengan rela hati dalam saat dirinya mampu untuk menghukum ataupun membalas. Maka orang yang kuat itu adalah, orang yang mulia itu adalah orang yang memaafkan di saat dia mampu untuk membalas dendam kepada orang yang berbuat salah dan silap kepadanya. Di antara orang yang mulia dalam hal maaf ini adalah orang yang memaafkan kepada orang lain sebelum orang lain itu meminta maaf kepada dirinya. Wahakala yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Maafkan mereka, orang berbuat silap kepada kamu, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka, dan ajaklah mereka bermusyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, bila mana kamu punya azam, hendaklah kamu bertawakal kepada Allah. Demikian tarbiyah Allah kepada baginda Rasulullah. Maka dengan dasar tarbiyah yang diajarkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, baginda pun mempraktekkan, melakukan apa yang diajar oleh Allah kepada baginda, dan baginda pun sudah mengajarkan kepada kita, giliran kita untuk melakukan apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah, seperti mana baginda Rasulullah sudah melakukan apa yang diajar oleh Allah kepada baginda Rasulullah. Dengan demikian kita melakukan apa yang diajar oleh baginda Rasulullah kepada kita, dan Rasul yang mana apa yang kita buat mempunyai hubungan kait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi abdun rabbani, hamba yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, yaitu pendidik, pengajar kepada hamba-hambanya. Sidang pendengar Radio Kim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesan daripada sifat maaf itu daripada Rasulullah kepada Badui itu menyebabkan Badui itu ketika kembali ke orang kampungnya, dia berkata, saya datang daripada sebaik-baik orang. Dalam riwayat yang lain bahwasanya diberitahukan orang kampung itu setelah diceritakan oleh Badui itu adalah terpikat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian itu akhlak bila mana ditampilkan kepada orang lain, termasuk orang bukan Islam, akan menjadi ingatan kepada mereka, akan menjadi satu kesan baik kepada mereka dan orang-orang yang ada di belakang mereka. Apa yang dilakukan oleh kita kepada orang lain daripada baik ataupun perbuatan yang buruk, akan sampai apa yang kita buat itu kepada orang yang di belakang seseorang yang kita bermuamalah dengannya. Kalau kita bermuamalah baik dengan sahabat kita walaupun bukan Islam, apa yang kita buat ini akan sampai kepada orang-orang yang lain, kawan kepada kawan kita yang bukan Islam itu. Maka secara tidak langsung kita berdakwah kepada kawan kita yang bukan Islam, dan juga berdakwah kepada
kawan kita yang bukan Islam itu. Ini adalah dakwah bil hal, juga bahagian daripada berdakwah melalui perbuatan atau dengan al-hal. Ini sangat ditekankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana tindakan yang tidak etik ataupun tindakan yang tidak bermoral itu membawa kesan atau implikasi yang tidak baik juga kepada orang kita berinteraksi dengannya, dan orang yang di belakang orang itu, yang akan membawa implikasi tidak baik kepada kita dan juga kepada agama yang kita yakini, sementara agama itu adalah bersih daripada tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Akan tetapi oleh karena kita yang menampilkan agama itu dengan cara yang tidak baik, menyebabkan orang lain memberikan penilaian kepada agama itu dengan persepsi yang tidak baik juga. Hadirin, hadirat, sidang pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keempat, atau kejadian yang keempat yang berlaku dalam peperangan Dhatul Riqa adalah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir lagi bin Abdullah qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ghazwati Dhatul Riqa. Kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam peperangan Dhatul Riqa, fa usibat imra'atun. Seorang wanita terkena musibah, yakni terkena panas sehingga terbunuh, atau terkena satu senjata yang akhirnya terbunuh. Dalam ini tidak dijelaskan secara detail apa sebab wanita itu daripada orang musyrik terbunuh dengan benda tajam yang mengenai kepadanya. Falamma insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qafilan wa jaa zawjuha wa kana ghaiban. Baginda lalu menyempurnakan perjalanannya untuk kembali. Suami kepada perempuan itu ketika melihat mendapati istrinya terbunuh, maka lelaki itu bersumpah untuk membunuh sesiapa sahaja yang ia jumpai daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja yatba'u atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lelaki itu keluar mengikuti bekas tapak kaki perjalanan baginda Rasulullah dengan para sahabatnya untuk diikuti dan dikejar. Fanazala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam manzilan, Nabi berehat di sebuah tempat. Faqala, lalu ia berkata, man rajulun, baginda berkata, man rajulun yakla'una laylatana hadhih, siapakah di antara kamu yang boleh menggantikan atau menjaga malam kami malam ini? yakni baginda Rasulullah ingin berhati-hati dan berjaga-jaga disebabkan apa yang sudah berlaku. Kemungkinan ada perkara-perkara yang tidak diinginkan boleh berlaku malam, di waktu malam, sementara baginda dan para sahabat sedang tidur. Maka baginda menugaskan sesiapa yang bersedia untuk menjaga malam. Qala, salah seorang berkata, fantadaba rajulun minal muhajirin wa akhar bil ansar. Satu orang daripada muhajirin dan satu orang daripada ansar berdiri menunjukkan kesediaan mereka berdua untuk berjaga malam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yang pertama adalah bernama Ammar bin Yasir daripada muhajirin, dan daripada kalangan ansar adalah bernama Abbad ibnu Bishrin. Mereka berdualah yang menyanggupi untuk menjadi security di waktu malam, menjaga keadaan dan menjamin, meyakinkan untuk tidak berlaku apa-apa perkara buruk di malam itu. Sidang pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua, yakni Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir, berjaga malam di sebuah tempat. Lalu salah seorang daripada mereka bertanya kepada yang lain. Salah seorang daripada mereka bertanya kepada yang lain, yakni Abbad bin Bishr dengan Ammar bin Yasir bercakap, ayyul layli tuhibbu an akfikahu.
yang manakah kamu lebih suka untuk kamu jaga awal malam, lalu kemudian rehat dan saya yang jaga, atau saya jaga awal malam dan kamu menjaga pada akhir malam, yakni tukar shift lah satu dengan yang lain. Maka kata Ammar bin Yasir mengatakan, ikfini awwalahu, kamu jaga awal malam, saya akan jaga malam daripada pertengahan malam sampai pagi. Fattaja'a, maka Ammar bin Yasir berehat, kemudian waqamal ansari yusalli. Abbad bin Bishr jaga malam, tapi jaga malamnya itu selain daripada memantau keadaan, beliau Abbad bin Bishr itu menghabiskan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan salat. Sidang pendengar diikim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Rasulullah SAW bersabda, kullu ainin bakat yaumal qiyamah, semua mata akan menangis nanti di hari kiamat, kecuali dua mata. Yang pertama adalah mata ketika di dunia menangis kerana takut kepada Allah, dan yang kedua adalah mata yang berjaga malam di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua mata ini yang tidak akan menangis nanti di akhirat. Yang pertama mata yang nangis di dunia karena takut kepada Allah. Yang kedua adalah mata orang yang berjaga malam di jalan Allah. Apa yang dilakukan oleh Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir adalah bahagian daripada berjaga malam di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun makna mata itu jaga malam di jalan Allah luas, baik itu dalam peperangan ataupun orang yang menjaga malam untuk mencari ilmu, karena mencari ilmu itu adalah bahagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kiasan-kiasan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang lain, bila mana mata itu jaga di waktu malam fi sabilillah, maka termasuk daripada mata yang tidak menangis di akhirat nanti. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala hiasi mata kita dengan keduanya, dihiasi dengan menangis kerana takut kepada Allah, dan moga-moga mata kita ini juga dihiasi dengan jaga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui jihad ataupun melalui mencari ilmu yang mendatangkan manfaat, yang mengingatkan dan mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat Ansar itu pada malam itu adalah salat. Kemudian fa'atar rajul, seseorang yang berazam tadi untuk membunuh kepada sesiapa sahaja daripada sahabat Nabi yang ia jumpai disebabkan oleh kerana istrinya yang meninggal dunia. Maka lelaki itu ketika ingin menghampiri kepada tempat berehatnya Rasulullah bersama dengan para sahabatnya, melihat ada seorang yang sedang berdiri. Maka lelaki itu memahami ini mesti adalah orang yang ditugaskan untuk jaga malam. Maka lelaki tersebut mengambil panahnya untuk membunuh kepada penjaga itu, yaitu Abbad bin Bishr, agar supaya dirinya sudah memenuhi apa yang diinginkan untuk membunuh sesiapa sahaja daripada kaum muslimin. Maka lelaki itu menghunuskan panahnya mengenai kepada Abbad ibn Bishr, mengenai kepada anggota yang tidak mematikan, akan tetapi darah itu mengucur daripada tubuh badan Abbad bin Bishr. Abbad tarik itu anak panah dan dicampakkan ke bawah, sementara Abbad masih menyempurnakan lagi salatnya, sedang membaca Al-Quranul Karim. Dalam riwayat yang lain dikatakan sedang membaca surat Al-Kahfi. Maka panah yang kedua dihunuskan mengenai kepada tempat yang tidak mematikan, diambil, dicabut panah itu dan dicampakkan ke bawah. 3 panah mengenai Abbad ibn Bishr, dan 3 anak buah panah itu dicabut dan dicampakkan. Barulah setelah itu Abbad bin Bishr mempercepat salatnya. Setelah itu barulah Abbad bin Bishr membangunkan Ammar bin Yasir yang sedang rehat, dan Ammar bin Yasir melihat kepada Abbad bin Bishr yang dipenuhi dengan darah yang mengucur daripada tubuh badannya. Maka ketika bangkit,
lelaki yang menghunuskan panah itu melihat ada orang lain bersama dengan Abbad bin Bishr, lelaki itu terus melarikan diri untuk menyelamatkan kerana keberadaannya sudah diketahui oleh orang lain. Sidang pendengar Radio Ikim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ammar bin Yasir bertanya kepada Abbad bin Bishr, "Kenapa kamu tak bangunkan aku pada kali pertama ia menghunuskan panah kepadamu?" Abbad bin Bishr menjawab, "Saya sedang membaca surat yang saya tak mahu untuk memutuskan atau memotong bacaan surat yang sedang saya baca itu. Sehingga saya sedari bahwasanya panah demi panah yang mengenai kepada saya itu boleh menjadikan saya itu lemas dan tak terdaya ataupun syahid kerana dihunuskan panah untuk kali yang berikutnya, maka saya percepat solat saya itu. Yakni bukan saya percepat disebabkan saya khawatir lemah dan tak sanggup untuk nak menyempurnakan salat itu. Wa ayyamallah, demi Allah, kalau bukan oleh kerana saya khawatir tidak menunaikan apa yang disuruh oleh Rasulullah kepada saya untuk menjaga keamanan, untuk ditugaskan sebagai security oleh baginda Rasulullah, kalau bukan saya khawatir tidak menunaikan apa yang Rasulullah suruh kepada saya, maka saya akan terus sambung salat saya sehingga dia itu, yakni lelaki itu berjaya membunuh kepada saya sebelum saya menghabiskan salat saya, yakni sebelum saya selesaikan salat saya, dia pun akan berjaya untuk membunuh kepada saya. Artinya dipercepat solat itu oleh Abbad ibnu Bishr adalah bukan oleh kerana Abbad itu takut kepada panah ataupun takut dibunuh dengan panah. Tidak. Justru kalau dibunuh dengan panah yang berikutnya yang boleh mengenai dan akan terbunuh dengan panah itu adalah merupakan punca harapan kejayaan seseorang untuk dibunuh oleh orang kafir dalam keadaan syahid, lebih-lebih lagi dalam keadaan salat. Maka itu adalah merupakan satu husnul khatimah yang amat tinggi dan amat jelas kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dipercepat salatnya itu bukan karena takut mati melainkan disebabkan oleh kerana khawatir dia telah melanggar kepada amanah yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abbad bin Bishr yang tugasnya adalah untuk menjaga, sehingga kalau dia dibunuh pada waktu itu tanpa sempat memberitahukan kepada Ammar bin Yasir yang sedang tidur, sehingga matinya atau syahidnya Abbad bin Bishr menjadi kemudahan bagi orang kafir itu, si pembunuh itu, untuk masuk, menyelinap dan masuk ke tempat rehatnya kaum muslimin dan boleh membunuh kepada lebih daripada satu orang, disebabkan oleh kerana kegagalan Abbad ibn Bishr melakukan apa yang disuruh oleh baginda Rasulullah. Itu maksud daripada Abbad bin Bishr. Demi Allah, kalau bukan oleh kerana saya khawatir itu melanggar kepada apa yang Rasulullah suruh kepada saya untuk menjaga saya, maka lelaki itu akan berjaya untuk membunuh kepada saya sebelum saya menyempurnakan salat saya. Yakni dipercepat disebabkan oleh kerana untuk mengelak daripada melanggar amanah yang disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sidang pendengar dikim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan apa agaknya yang dirasa oleh Abbad bin Bishr ketika berada di dalam salat itu daripada kenikmatan, kekhusyuan yang boleh mengalahkan sakitnya tubuh badan ini dengan panah 3 kali mengenai kepada tubuh badan Abbad bin Bishr, yang 3 panah itu dilepaskan satu demi satu, seenggan untuk nak memutuskan bacaan ketika berada dalam salat, yang tentunya apa yang dirasa oleh Abbad bin Bishr daripada nikmatnya ketika membaca Al-Quran melebihi daripada sakitnya tubuh badan yang terkena panah itu. Sidang pendengar dikim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita berdoa menedahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga apa yang Allah berikan kepada
para orang-orang saleh seperti Abbad bin Bishr daripada kenikmatan bermunajat dengan Allah, membaca Al-Quran sehingga mengalahkan kepada sakitnya tubuh badan. Moga-moga sifat itu walaupun sikit diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk agar supaya kita dapat merasakan khusyuk ketika salat, untuk merasakan nikmat ketika bermunajat, untuk merasakan khusyuk ketika membaca Al-Quranul Karim, dan menghayati akan manisnya salat, manisnya membaca Al-Quran sehingga dapat mengalahkan sakitnya atau kenikmatan yang dirasa oleh badan ini. Dengan itu kita dapat menghayati arti sebenar salat, arti sebenar membaca Quran, arti sebenar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita khusyuk dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.